Dia tolak semua Tuhan. Inilah perbezaan syahadah Islam dengan bukan Islam. Bukan Islam, dia menerima semua apa yang ada. Macam Faisal cerita kan, Kristian dalam gereja dia tak pernah cerca India, agama Hindu. Agama Hindu dalam tokon tak pernah cerca agama Kristian. Sebab konsep mereka menerima semua, duduk dalam satu raga. Islam, dia bukan mencerca, dia akan menafikan tu bukan Tuhan. Dia tolak dulu. Ini nama dia pakcik, apa kita panggil? Tasfiyah. Dia membersihkan, dia membuang apa yang ada di dalam, dia buang. Dia buang, dia nak bagi kosong. Lepas tu baru dia nak tazkiyah, dia nak isi. Buang. Bermakna syahadah Islam bermula dengan menolak Tuhan. Lepas tu tempat itu baru dia isi dengan illa. Illa ni nama dia istisna, mengkecualikan. Maknanya yang dia tolak tu bukan semua. Dia tolak apa yang orang kata Tuhan, tapi dia terima apa yang dia sangka dia kata Tuhan. Dia terima di sisi dia, dia tolak habis sangkaan orang. Ini yang Nabi kata, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku tak akan beribadat dengan hampa orang kafir, dan hampa pun jangan paksa diri ibadat dengan cara aku. Lakum dinukum waliyadin. Tapi sebelum tu apa Tuhan kata? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ayat tu keras tu. Tapi hari ni pakcik kesian. Bukanlah saya marah-marah lah, tapi saya campur kesian. Hindu tak ada raya, pemerintah dah pakai dah baju sari. Paling teruk tak pernah pakai. Tak pernah dia buat perangai lagu tu. Dia buat tabiat lah. Dia buat perangai. Sampai yang Cina tu pun kena pakai baju tu. Ini kerana tidak tahu makna la ilaha illallah. Hari ni pakai baju Melayu nak berjalan raya mana? Ini awal Muharram. Awal Muharram. Artinya makna kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi dia betul Ustaz Nan? Betul kan? Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimah ini mengandungi makna tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah. Adapun mengikuti selain Rasulullah tanpa dalil bererti mengikut kebatilan. Baik, dipadukan kalimah Muhammad dengan kalimah la ilaha illallah. Tadi kita kata la ilaha illallah tu ubudiyah, penghambaan, pengabdian. Apa dia pakcik? Dia jadi alla ya'budu illa bima syara'a. Dalam urusan beribadat pada Allah tidak diterima melainkan apa yang Allah syariat kepada Rasul dia saja. Pakcik tahu bila ucap kalimah ni, semua orang yang ucap kalimah ni kena terima perkataan Nabi bulat-bulat. Siapa nak terima pakcik masa tu? Abu Jahal, Abu Lahab, Rom, Parsi. Alamak, semua pemerintah yang nolak-nolaknya, besar-besarnya pemerintah. Apa dia nak buat? Kami, orang kata kami kena jadi orang biasa tanya dekat Muhammad. Selama ni orang nak semayang tunggu kami mai dengan kebesaran. Hari ni kami tak boleh buat ibadat, kami kena tanya dia. Biar betul. Yuharribukal muluk, yuharribukal Arab wal Ajam. Raja tak suka dengar, Arab tak suka dengar, Ajam tak suka dengar. Dia menyatukan antara hamba dan Tuhan. Semua mesti datang bertanya pada Rasulullah. Semua kena datang tanya pada Rasulullah. Kalimah ini mengangkat martabat Muhammad sebagai Rasulullah. Masya Allah. Dari sinilah kita belajar hadis. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tazakarun. Ini ayat 3 surah Al-A'raf. Ayat ini menterjemahkan makna Muhammadur Rasulullah. Ikutlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran daripadanya. Kita ada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau betul kan ayat ni, ikutlah, ittabi'u. Dia amar kan? Betul? Dia amar. Dia perintah semua orang.
Dia perintah semua orang yang mengucap dua kalimah syahadah, ittabi'u, semua orang yang mengikut syahadah kena ittabi'u, kena ikut. Ikut apa? Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang Tuhan kamu isytihar itu. Ni dia guna ra' pula, pencipta kamu. Jadi di situ dia untuk antum lah kan? Antum, Tapi dia masuk pembahasan. dia masuk semua, memenangkan. Dia memenangkan. Kalimah ni memenangkan bahasa aja. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kan? Nanti kita tak akan jumpa satu kalimah dia punya bahasa tu khusus untuk perempuan. Tak ada. Tetapi dia memenangkan bahasa. Dia sebut ni untuk laki-laki, tetapi kerana wanita di bawah laki-laki. Qawwam. Maka diperintah laki-laki, diperintah wanita. Ya ayyuhallazina amanu. Antum tu. Laki-laki. Tetapi perempuan pun kena puasa juga. Pasal apa? Kalimah tu memenangkan laki-laki. Subhanallah. Ini satu perkara yang mesti kita fahami. Semuanya mengucap dua kalimah syahadat, ikut. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut awliya, pemimpin-pemimpin yang lain, kerana yang Rasul itu Muhammad saja. Pakcik, ayat ini telah turun ke bumi 1500 tahun yang silam. Bagaimana tercengangnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka mula memikir satu ajaran yang Muhammad bawa, kami dah tak boleh dengar, orang dah tak berhak dengar cakap kami, semua kena datang pada Muhammad. Allahumma. Macam Fir'aun tadi dia mula memikirkan kedudukan dia, position dia. Tetapi di kala orang-orang mukmin, para sahabat, mereka melihat kepada ayat ni dan melihat kepada makna syahadah, mereka merasakan kebenaran itu sangat dahsyat. Kerana kalau manusia ada 1000 pemimpin, 1000 pemimpin boleh menyesatkan. Tapi kalau satu pemimpin, 1000 orang boleh mengikut arahan satu orang. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, tapi mungkin kita kata kerana tadi kita menyatakan Muhammad ini Rasulullah, kan? Allah Ta'ala tak bagi kita ikut pemimpin-pemimpin. Jadi apa beza Muhammad ini dengan pemimpin yang lain? Dia mesti ada beza, kan? Pakcik, orang hari ni tak ada susah apa. Jangan buat, jangan buat, jangan buat. Tak ada susah. Nak sekat jalan ni senang. Sekat satu jalan jadi jam. Tapi yang susahnya apa dia? Alternatif. Alternatif. Kenapa ada perintah, ada larangan? Kan? Biasa dia main perintah, dia larang. Dia main perintah, dia larang. Salah satunya nak bagi tahu itulah Rasulullah. Tidak diperintah dan tidak melarang, melainkan itu Allah. Kita dah ajak dah tadi. Muhammad tak akan cakap apa-apa. Maka kaedah Tuhan apa dia? Kaedah Tuhan bimbing. Dia bimbing, dia buka petunjuk dia, maka dia sekat kesesatan. Pasal itu dia kata ta'muruna bil ma'ruf. Dia tak kata tanhau 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Dia tak kata sekat mungkar. Tak boleh. Manusia akan memberontak. Tengok dia tu minum arak, tak boleh minum. Tak boleh minum arak. Dia buka petunjuk dia. Apa dia? Makan yang baik-baik, yang halal-halal, yang taibat. Yang buruk jangan makan. Dia tak sebut arak.
Kemudian baru dia perinci di antara yang buruk apa dia? Khamar, maisir, azlam, ansab. Ini satu kaedah, satu metod membezakan apa dia? Petunjuk Allah dengan akal manusia. Kita tengok anak kita, tak boleh. Kita jarang membimbing. Pasal itu bila sahabat semayang dengan Nabi kan, apa nama, Muawiyah Al-Hakam Sulami, dia kata, ma ra'aituhu mu'alliman ba'dahu ahsanu minhu wala qablahu. Aku tak jumpa satu tok guru yang macam Nabi lepas ni ke selepas ni. Ahsanu ta'liman, sangat baik didikan dia. Dan kan dia semayang berasil hakim, dia cakap lah semayang. Dia kata tak boleh. Tak. Dia kata innama hadhihi salah. Dia start dengan hidayah. Pasal apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat-ayat di belakang tak akan bercanggah dengan ayat ni. Apa dia? Muhammad datang untuk membuka jalan petunjuk. Dia mesti menunjuk. Pasal khairul hadi, setelah dia tunjuk baru dia larang. Sebab apa? Antara petunjuk dengan larangan, petunjuk turun dulu, larangan kemudian. Ada satu ayat yang kita baca baru ni, dia kata apa? Dia kata apa? Kami duk buat fahisyah ni, wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna aba'ana wallahu amara bihadha. Wallahu amara biha. Bila mereka ditimpa benda-benda keji, mereka kata tok nenek kami ajak benda keji, dan Allah pun memerintah benda keji. Maka Allah turunkan ayat, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh kamu buat benda keji. Allah bela diri dia. Kenapa yang Allah suruh? Kesemuanya dengan keadilan. Satu, bila kita baca dalam Quran, dari segi susunan-susunan dia, menyebabkan orang kaji-kaji bahasa ni, dia akan kata subhanallah, dia tak pernah jumpa metod macam tu. Pasal manusia dia akan ketuk orang, dia tak akan bagi alternatif. Pasal tu jam jalan pasal alternatif lah. Hidup manusia jadi jam, tak ada alternatif. Hang tak bagi aku buat ni, apa aku nak buat? Kemudian bendanya hang nak cerita ni baru sangat. Tidak. Pasal itu Nabi kata apa? Allah dalam hadis Bukhari, Allah menurunkan ayat-ayat tafsil, ayat-ayat yang pendek, menceritakan tentang syurga, neraka dan akhirat. Itu ayat turun dulu, kata Aisyah. Kemudian barulah ayat-ayat melarang. Rentak Quran turun tu, dia turun dengan ayat-ayat yang cerita dulu, yang bawa petunjuk dulu. Dalam kubur ada apa, akhirat apa, kiamat apa. Lepas itu baru dia turun dengan ayat kena buat apa, kena tinggal apa. Oh, subhanallah. Ini membezakan petunjuk Allah dengan petunjuk manusia. Subhanallah, sangat membezakan. Sangat membezakan. Dulu ada orang tanya, pasal apa Quran hampa ni baca tanda tanya tak ada, tanda tanya question mark, tanda berhenti tak ada, koma tak ada, tanda seru tak ada. Apa punya Quran ni? Itu kata Quran diturunkan untuk mendidik manusia. Quran diturunkan untuk membijakkan manusia. Kalau ayat tanya bubuh tanda tanya, itu untuk orang bodoh. Orang bijaksana dia diajak. Dia diajak. Oh subhanallah, dahsyat dah. Okey, kita perhabis dua ayat ni. Jadi ayat ni 65 An-Nisa juga sebagai syarahan kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, benda ni kita kena perhati. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Tak ada rasa harajan, ketat dada, tak ada rasa apa, melainkan apa Nabi putuskan mereka terima dengan bulat hati. Kenapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia Rasulullah.
Pasal itu kalau Nabi buat, besar kita kena buat. Nabi tinggal, besar kita kena tinggal. Nabi berurusan dengan Tuhan. Lagi satu ayat yang menterjemahkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tak patut, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Patut mukminah tapi dah kata perempuan, mukmin lah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, Allah telah tetapkan satu ketetapan, maka Rasul tetapkanlah apa yang Allah tetapkan. Akan ada bagi mereka pilihannya lain tentang urusan mereka. Allah ada tetap kat Nabi, Nabi sampai, kita tak buat lagu tu, kita pilih lagu lain. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. Pasal apa dia tak kata kapiak? Tapi kalimah tu ya'sillah, derhaka. Pasal apa dia tak kata kapiak? Faqad kafara kufranan mubina, mereka telah kapiak dengan kapiak yang terang. Tapi dia kata faqad dhalla dhalalan mubina. Pasal dia baca tengok wa may ya'sillah, siapa yang derhaka Allah. Dari segi bahasa Arab apa dia? Man asani faqad aba. Betul, man ata'ani ha. Dalam Nabi Salim tu kullu ummati yadkhulu jannah ila man ya'ba Rasulullah qala wa man ata'ani faqad dakhala jannah wa man ata'ani dakhala jannah faqad aba. Jadi dia kata wa may ya'sillah, maksiatna. Maka dia tidak maksud di sini kapiak. Dia maksud maksiat di sini apa Nabi suruh buat dia tak buat. Pasal tu dia kata lawan dia dalalan mubina. Dia tak kata kapiak. Kalau kapiak menolak kerasulan, ni orang ni bukan menolak kerasulan, cuma Nabi pilih dia tak mau. Dia pilih benda lain. Allah kata dia sesat je. Maka ayat ni bukan berbicara pasal orang kafir, pasal orang mukmin. Pasal tu dia kata wala lil mu'min wala mu'minatin. Hai orang lelaki beriman, perempuan beriman, Nabi dah ajar satu benda, kenapa hampir buat benda lain? Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Dia tak kata mukminin dan mukminat. Dia kata mukmin, mukminah. Akan ada satu orang mengaku beriman, laki-laki dan perempuan, dia akan buat perangai ni. Bukan semua orang. Akan ada. Perangai apa dia buat? Iza qadallahu wa rasuluhu amra. Amra dia tak kata umur. Kan amron kan? Alif ni sebagai tanda sifat lah. Satu urusan. Mat apa? Mat apa Pak Long? Mat iwat. Tajwid amra mat iwat. Kalau berhenti 2 harakat. Tok guru saya. Tok guru saya je. Jangan main-main. Apa dia? Ayyakuna lahum ayyakuna lahum ayyaku ditetapkan kepada mereka satu urusan, kemudian mereka menjadikan khiyaratu min amrihim. Mereka berpaling, mereka khiyar. Bukan kata mereka menafikan. Hak Nabi cakap tu betul, tapi
mungkin kami buat lagu lain sikit lah. Allah kata mereka ini maksiat kepada Allah dan Rasul dan mereka wajar disesatkan oleh Allah. Sesat macam mana? Dalla, satu sesat, dalalan. Terjun dalam sesat lagi, mubinan, cukup terang dekat Allah depa sesat. Cuma mata depa kelabu nampak depa sesat. Apa mafhum dia? Kita tidak bersetuju dengan satu sahaja cara Rasulullah. Wajar kita sesat. Bayang sih ayat ini. Kenapa? Kerana Muhammad itu Rasulullah dan kita yang dengan redha menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Cik, maka saya habiskan ayat ni. Saya kena tutup majlis ni Pak Cik. Bila saya tengok Pak Cik tahan menguap begitu, saya mesti habiskan ayat ni. Pak Cik tahan menguap. Tahan menguap ni sunnah. Tapi syahadah ni Ustaz, Yep. alif tu kan. Kadang-kadang orang dia Aizat boleh sebut alif tu. Yang mana Allah. Asyhadu anna Dia cepat-cepat asyhadu alla. dia selalu jadi siapa yang menyaksikan tu? Ya, tentu. Majhul lah. Betul. Tidak dapat dikenali. Alif tu mewakili orang yang ucap tu. Allah. Kadang-kadang dia berbual-bual. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya lina Rasulullah kata. Mama berat lah. Mamak juga Benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sarana Muhammad Rasulullah. Serana. Serana. Benar. Cik William, Cik Kelly dengar kena tu. Dia kata lah mesti Syafi'i. Allahumma rabbana taqabbal minna solatana tammah. Pakcik, lepas ni kita akan bicara dua pertanyaan penting. Apa yang kalian sembah? Satu, daripada la ilaha illallah tu dia lahir dua soalan penting. Soalan yang pertama, apa yang kalian sembah? Soalan yang kedua bagaimana? Ada satu je, dia kata dua. Kali tahu lah. Ni surat 14. 14. Pertanyaan yang kedua, apakah kita itba' mengikut Nabi? Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kita kata kita sembah Allah, maka hari akhirat Tuhan tanya balik, apa yang kamu sembah? Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akhirat Tuhan tanya balik, hai ikut tak Muhammad? Oh, kena kita ini zaman khalaf, tetapi nak beramal dengan akidah salaf. Kalau kita kata 100% kah? Kita kata semampu mungkin yang kita tahu. Kenapa kita kata semampu mungkin? Pasal atas ilmu ada orang yang lebih berilmu. Kita mengaji SPM, ada orang buat BA. Jadi ilmu kita lah kita mengaji. Awak ni salaf total kah? Kita kata insya-Allah takat mana kami tahu kami amal. Banyak lagi yang tak sampai kat kami. Yang tak sampai nak amal macam mana? Jadi kalau di atas dasar itu tak patutlah kita kata full apa tadi? Full salaf dengan separuh lah. Full tank dengan tak full tank. Separuh kan. Kita bukan maksud separuh. Manusia ini mastata'tum, kemampuan dia, ilmu, kemampuan, masa, tempat. Awak ni saya tengok separuh. Mana ada separuh? Kemampuan kita buat pada kita kemampu. Dia tak soalan dia. Kita kata orang hari ni amal sunnah macam mana pun tetap tak sepenuh, separuh. Pasal apa? Yang betul-betul amal sunnah ni sahabat. Kita kata betul lah, para sahabat Quran telah iktiraf. Tapi kita yang amal sunnah hari ni, adakah kita beramal separuh-separuh? Tak. Kita beramal apa yang kita tahu. Pasal masih ada kita tak tahu. Zaman dia pun habis dah sahabat. Jadi agak macam tidak mendekati kebenaran lah. Tapi nak bantah total pun tak mau bantah sangat lah. Buang masa. Banyak benda lain kita boleh buat. Pakai. Boleh pakai. Pakai.
Tak ada. Ya, orang kata katalah Yusuf Qaradawi memberi pandangan. Hujah dengan hujah. Hujah membantah hujah. Bukan kita membatang tubuhkan Yusuf Qaradawi. Matikan hujah Yusuf Qaradawi. Kita kata pada saya hujah Dr. Yusuf Qaradawi lemah. Kita berhak kata lemah. Pasal dalam ilmu dia ada kekurangan dia. Dalam kekurangan kita ada juga satu dua ilmu. Tapi ni pandangan Yusuf Qaradawi ni lemah. Ana ingat dia ni khawarij lah. Tidak boleh. Agama awak kata dia anjing neraka. Dan peradaban orang sunnah tidak mengkhawarijkan saudara dia. Itu sunnah. Bila sunnah mengkhawarijkan orang, ingatlah dia telah masuk dalam game khawarij.